Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Puteri Imalin binti Abdul Malik, pemegang kad matrik bernombor D2192090959. Populasi utama penduduk semasa zaman prakolonial Semenanjung Tanah Melayu terdiri daripada masyarakat Melayu yang menetap di sekitar kawasan pedalaman, dengan kelompok mereka yang lebih besar adalah menetap di kawasan yang berhampiran dengan laut atau di pinggir sungai. Golongan pribumi yang lain terdiri daripada kumpulan-kumpulan orang asli yang terlibat dalam aktiviti memburu, mengumpul dan pertanian pindah. Kegiatan ekonomi masyarakat Melayu pada masa itu adalah bersifat jenis sara hidup yang mudah, berasaskan pada penanaman padi dan aktiviti perikanan. Terdapat beberapa buah pelabuhan yang ada di Tanah Melayu seperti Melaka dan Temasek yang kini dikenali sebagai Singapura, yang dikatakan menjadi antara pusat perdagangan yang penting di rantau ini. Sebelum kedatangan penjajah, sistem ekonomi yang dibangunkan serta diselih oleh Raja-Raja Melayu sudah pun berjaya memacu ekonomi jajahan mereka kepada satu tahap yang lebih tinggi. Malangnya, apabila kedatangan penjajah daripada Portugis, Belanda dan juga British, mereka telah mengetepikan peranan yang dimainkan oleh Raja-Raja Melayu dalam mentadbir ekonomi mereka sendiri. Sebelum ketibaan para penjajah, masyarakat Melayu juga telah berhadapan dengan kekangan daripada menyertai kegiatan ekonomi yang terlalu kuat dikuasai oleh raja-raja dan pembesar. Perkembangan ekonomi Tanah Melayu sebenarnya sudah bermula semasa zaman Kerajaan Sriwijaya semenjak abad ke-7, dan tahun yang benar-benar mengubah ekonomi Tanah Melayu berlaku pada era Kesultanan Melaka, iaitu pada tahun 1402. Sehubungan dengan pembukaan pusat ekonomi serta pelabuhan yang kuat, maka dengan itu status Melaka sebagai hub ekonomi mula berkembang dan sekaligus menjadikan Melaka tempat tumpuan pedagang-pedagang daripada India, Arab dan juga China. Melalui kedudukan yang strategik itulah, Kesultanan Melaka memperkenalkan sistem cukai sebanyak 10% ke atas setiap nilai jualan atau perdagangan yang diperolehi oleh pedagang asing. Sistem kutipan cukai itu membantu dalam mengukuhkan kekuatan ekonomi kerajaan Melaka sehingga membolehkan kerajaan tersebut menjalinkan hubungan dengan kerajaan China semasa era dinasti Ming. Perkembangan ekonomi pada fasa pertama kemerdekaan pada 1957 sehingga 1970. Ketika negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1997, aktiviti ekonomi negara adalah berasaskan komoditi, utama dengan pergantungan tinggi kepada getah dan timah yang menyumbang sebanyak 70% kepada jumlah pendapatan ekspor, 28% kepada pendapatan kerajaan dan 36% kepada jumlah pekerjaan. Dalam tempoh 1957 sehingga 1970, ekonomi berkembang sebanyak 6% setahun dengan sektor swasta menjadi penyumbang utama kepada pertumbuhan ekonomi. Pelaburan swasta berkembang sebanyak 7.3% setahun dalam tempoh tersebut. Pertumbuhan tinggi dengan tempoh ekuiti pada tahun 1971 sehingga 1983. Dasar ekonomi baru 1971 sehingga 1990 telah digubal dengan dua matlamat, iaitu membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Falsafah asas dasar ekonomi baru adalah pertubuhan dengan ekuiti dan perpaduan nasional. Untuk membasmi masyarakat yang miskin, program yang dilaksanakan termasuklah menyediakan input dan kemudahan yang lebih baik di kawasan pertanian dan menyerapkan keluarga miskin ke dalam pertanian moden melalui penyediaan peluang pekerjaan yang produktif. Di samping itu, menyediakan perkhidmatan sosial seperti kemudahan pendidikan, kesihatan, perumahan dan air serta elektrik juga akan turut disediakan. Pelbagai langkah yang diambil untuk membasmikan kemiskinan termasuklah penumbuhan agensi-agensi amanah seperti Majlis Amanah Rakyat iaitu MARA, Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri SEDC, Perbadanan Nasional PERNAS dan juga Perbadanan Nasional PNB. Seterusnya, pertumbuhan negara mula perlahan pada awal 1980-an, terutamanya disebabkan oleh kemelesetan ekonomi dunia yang berpanjangan dan disusuli dengan kejatuhan harga minyak kali kedua pada tahun 1979. Kejatuhan harga komoditi ekspor telah memberi kesan negatif kepada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan ekspor.
Akibatnya, Malaysia mengalami defisit berkembar yang berkaitan dengan belanjawan kerajaan dan imbangan bayaran negara. Penstrukturan semula pada tahun 1984 sehingga 1990. Daripada pengalaman krisis ekonomi pada awal tahun 1980-an, mulai 1983 kerajaan melaksanakan beberapa langkah bagi penstrukturan semula ekonomi. Langkah ini termasuklah mengawal perbelanjaan sektor awam untuk mengurangkan defisit fiskal kerajaan dengan strategi pertumbuhan yang dipacu oleh sektor swasta. Dalam usaha untuk mempercepatkan pertumbuhan, kerajaan telah melaksanakan pembaharuan pentadbiran dan institusi untuk mempertingkatkan daya kecekapan sektor awam. Pada masa yang sama, penswastaan agensi dan perusahaan sektor awam telah diperkenalkan, seperti TM, KTM, Sime Darby, Puslaju dan sebagainya. Pada peringkat awal, pengurangan penglibatan sektor awam dalam ekonomi serta kedudukan ekonomi luaran yang lemah telah memberi kesan negatif kepada ekonomi negara. Walau bagaimanapun, ekonomi negara kembali pulih pada tahun 1987 dan terus berkembang pesat dengan mencatat pertumbuhan sebanyak 9.3% setahun bagi tempoh 1988 sehingga 1990, iaitu rekod pencapaian yang tertinggi sejak kemerdekaan. Kemasukan dana modal luar pula adalah lebih besar daripada yang pernah dialami sebelumnya. Insiden kemiskinan telah menurun, corak pekerjaan juga semakin menampak komposisi etnik, manakala corak pemilikan equity juga telah bertambah baik. Melalui kemakmuran dan kesukaran pada tahun 1991 sehingga tahun 2000. Tahun 1990 bermula dengan pengisytiharan Wawasan 2020 yang membayangkan Malaysia menjadi negara maju dengan acuannya yang tersendiri pada tahun 2020. Pada awal dan pertengahan 1990-an, Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pantas di antara 1991 hingga 1997. Keluaran negara kasar KDNK pada harga malar berkembang sebanyak 8.5% setahun dengan pendapatan per kapita meningkat sebanyak 2 kali ganda. Persekitaran ekonomi makro yang kondusif telah berjaya menarik kemasukan pelaburan yang besar dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi yang memberangsangkan. Seterusnya ke arah keutuhan dan daya saing negara pada tahun 2001 sehingga 2010. Dasar wawasan negara dilancarkan pada tahun 2001 merupakan pembangunan dekad kedua Wawasan 2020 yang menumpukan kepada meningkatkan keutuhan dan berdaya saing negara. Dasar wawasan negara mengandungi strategi yang penting daripada dua dasar sebelumnya, iaitu dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan nasional di samping beberapa lagi dimensi yang baru. Dasar ini termasuklah membangunkan Malaysia sebagai sebuah masyarakat berasaskan pengetahuan, menjana pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sumber dan kekuatan domestik, dan juga mencapai penyertaan bumi putera yang berkesan serta pemilikan equity sekurang-kurangnya 30% pada tahun 2010. Pada tahun yang mendatang ini, Malaysia diiktirafkan sebagai sebuah negara membangun yang mempunyai kekuatan ekonomi yang tersendiri. Tambahan pula, strategi-strategi yang diamalkan oleh kerajaan telah menghasilkan kestabilan dan pembangunan ekonomi di Malaysia. Selain itu juga, ekonomi Malaysia menjadi bertambah mantap dan kukuh kerana jalinan mesra di antara negara-negara yang maju. Oleh yang demikian, jika prestasi ini terus diamalkan, nescaya matlamat Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju akan tercapai. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.